7.1 menentukan titik fokus kanta cembung dan kanta cekung. Seperti yang cikgu telah janjikan dalam video yang lepas, hari ini kita akan sama-sama lihat demo eksperimen ataupun aktiviti 7.1 pada halaman 203. Pertama sekali, pastikan kita ada kit sinar optik. Tujuan eksperimen kita hari ini adalah untuk yang pertama menunjukkan kanta cembung sebagai kanta penumpu dan kanta cekung sebagai kanta pencapah. Yang kedua, kita nak menentukan titik fokus bagi kanta cembung dan kanta cekung. Untuk bahan dan radasnya senang sahaja. Bagi bahan, kita hanya perlukan kertas putih dan bagi radas, kita hanya perlukan kit sinar optik. Dan kita perlu mempunyai dua jenis kanta iaitu kanta dwi cembung dan dwi cekung. Dan sekarang cikgu tengah buat aktiviti menukar volt pada power supply. Ini tujuannya untuk kita lihat keterangan ataupun tahap brightness kita punya lampu LED yang dihasilkan. Okey, jadi terpulanglah pada kesesuaian keadaan kamu. Kalau tengok yang cikgu test untuk 4 volt dan 5 volt, cahaya dia sangat malap. Jadi cikgu gunakan 8 volt. 10 volt lagi terang. Ini untuk 8 volt. Untuk pastikan cahaya kamu lebih terang, pastikan kamu buat aktiviti ini dalam keadaan yang gelap. Sekarang, jom kita mulakan prosedurnya. Yang pertama, sediakan susunan radas seperti dalam gambar rajah 7.4. Seperti dalam video saya ni. Yang kedua, surih bentuk kanta cembung pada kertas putih tersebut dengan menggunakan pensel. Kemudian, tandakan titik tengah kanta cembung iaitu pusat optik sebagai O. Untuk prosedur yang ketiga, kamu perlu on dulu power supply. Ini bertujuan untuk kita menunjukkan sinar cahaya supaya selari dari kotak sinar ke arah kanta cembung. Pastikan cahaya tersebut selari dengan paksi utama. Sekarang, kamu dapat perhatikan lintasan sinar cahaya sebelum dan selepas melalui kanta cembung tersebut. Dan ingat, ini sangat penting. Kamu mesti adjust sinar cahaya tersebut mesti selari dengan paksi utama. Prosedur yang keempat, buat dua tanda. Satu dekat dengan kanta, satu lagi jauh daripada kanta pada setiap lintasan sinar cahaya sebelum dan selepas melalui kanta cembung tersebut. Alihkan kanta cembung dari kertas putih untuk memudahkan kamu bagi melukis. Prosedur yang kelima, dengan menggunakan pensel dan pembaris, lukis garis lurus untuk menyambungkan dua tanda yang kamu dah tanda tadi pada setiap lintasan sinar cahaya sebelum dan selepas melalui kanta cembung. Senang, kamu sambung-sambung je titik tadi. Kemudian yang keenam, tandakan titik persilangan sinar cahaya tersebut sebagai titik fokus iaitu F besar. Okey, jadi kalau macam dalam eksperimen di buku teks, dia kata 3 sinar cahaya. Tapi untuk saya gunakan 4 sinar cahaya untuk nampak lebih jelas. Yang ketujuh, ulang langkah 1 hingga 5 tadi dengan menggantikan kanta cembung dengan kanta cekung. Kemudian, bagi kanta cekung, kamu ekstrapolasikan sinar cahaya yang terbias tersebut pada keadaan selepas melalui kanta cekung ke belakang sehingga terjumpa titik persilangan. Bila kamu dah nampak titik persilangan tu, tandakan titik persilangan bagi keempat-empat sinar cahaya tadi sebagai titik fokus iaitu F bagi kanta cekung pula. Jadi sekarang kita dah dapat tentukan kedudukan titik fokus iaitu F besar bagi kanta cembung dan juga kanta cekung. Bagaimana pula kita nak tentukan panjang fokus? Ya, panjang fokus adalah jarak di antara pusat kanta dengan titik fokus. Dan kamu perlu labelkan dia sebagai F kecil iaitu panjang fokus. Mudah saja kan? Okey, untuk bagi nampak dengan lebih jelas, bagi cikgu masa untuk cikgu warnakan garisan ini dan gambar rajah ini dengan warna marker yang berbeza. Jadi, kamu akan dapat lihat dengan lebih jelas dan kita lihat dalam waktu perbincangan nanti.
Dah siap. Jom main-main dengan kanta ni dulu. Sekarang apa kata kita test pula menggunakan cermin? Apa jadi pada sinar cahaya bila kita gunakan cermin? Nampak tak cahaya-cahaya tu terpantul? Bila saya gerakkan cermin-cermin ni, nampak tak pantulan dia? Wah, menarik kan? Nampak kan beza kanta dengan cermin? Untuk lebih jelas, saya gunakan satu sinar pula. Cuba kita lihat. Nampak tak pantulan dia tu? Dah puas main-main dengan lampu ni kan? So, sekarang jom kita dengar rumusan bagi eksperimen ini. Okey, kita ulang kaji balik eksperimen yang kita dah buat tadi. Okey, lukisan rajah sinar yang kita dah lukis tadi. Okey, untuk aktiviti yang pertama, kita gunakan kanta cembung. Okey, di mana kita ada cahaya daripada optik box tadi, and then kita lalukan pada kanta cembung. Okey, kemudian kita dapat lihat selepas dia melalui kanta cembung, cahaya akan menumpu. Okey, akan menumpu pada satu titik. Dan titik ini dipanggil sebagai titik fokus. Dan jarak antara titik fokus dengan pusat kanta dekat sini, okey, jarak antara kedua ni dipanggil sebagai panjang fokus. Okey, ini paksi utama ni paksi utama. Ini simetri kanta. Okey. Sebab tu saya cakap persilangan antara simetri dengan pusat dengan paksi utama ni dipanggil sebagai pusat kanta. Ini pusat kanta. Okey, seterusnya kita tengok untuk eksperimen yang kedua, ataupun aktiviti kita yang kedua, kita buat guna kanta cekung. Okey, di mana apabila kita lalukan cahaya, okey, apabila kita lalukan cahaya daripada optik box tadi dan melalui kanta, okey, apabila dia melalui kanta, kita dapat lihat ianya mencapah keluar. Okey, cahaya yang melalui kanta tu akan mencapah keluar. Okey, so daripada sini kita dapat lihat, okey, kat mana titik fokusnya? Okey, kalau macam tadi titik fokusnya selepas kanta, okey, selepas dia melalui kanta. Tetapi untuk kanta cekung, okey, kita kena ekstrapolasikan gambar kita. Okey, kalau kita dapat lihat rajah sinar yang dah melalui selepas kanta tu, kita ekstrapolasikan. Maksudnya kita lukis panjang. Itu maksudnya ekstrapolasi. Kita lukis panjang ke belakang. So persilangan di antara garis-garis sinar itu, pada rajah sinar itu dipanggil sebagai titik fokus. Okey, titik persilangan itu dipanggil titik fokus. Dan jarak antara titik fokus dengan paksi utama, dengan pusat kanta ni, ataupun kita panggil simetri dia ni kan, simetri dekat kanta ni, okey, dipanggil sebagai panjang fokus. Itu jarak dia. Sama juga. Okey, kita mesti berpandukan kepada paksi utama. Okey, apa sahaja kanta yang kita gunakan. Okey, jadi saya harap daripada eksperimen ni kamu dapat ingat dan faham, okey, apa beza antara kanta cembung dan juga kanta cekung dan peranan dia ataupun fungsi dia sehingga kita dapat guna dalam kehidupan seharian. Jadi, sebagai pengukuhan kepada eksperimen ini, kamu boleh jawab soalan 1, 2, 3 pada halaman 204. Setelah kamu menjawab, kamu boleh rujuk jawapan kamu di ruangan description.